رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Soal apa? Buku rokok Ustaz. Poin yang kelima rokok. Soal hari lain pula. Tak lama soal apa? Rokok. Soal apa? Soal 6. 6. 5 dari atas. Buku yang kelima rokok. 45. Yang kelima. 9. Kenam ke apa? Bersuat ke apa? Soal 6. 19 kali 6. Itu perkataan dia ni. Dah lupa ni. Tentu untuk bawa kitab ni. Kitab ni. Ada tak ada umpan ada? Semua pakai rumi Ustaz. Bumi ke? Saya punya jari ni itu hilang. Tuan bawa tuan yang ni. Dia rukus mana tu? Dia tu bukan di 6 tu, jauh. Oh jauh. Kalau nak terus dia, Tak pandai ke? surah 8. Surah 8. Baris yang ke-12 daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammad wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allif rahimallahu taala, kelimanya daripada arkanus salah, rukun sembahyang ila rukuk. Dan sekurang-kurang
Sekurang rokok itu ialah tunduk. Taswir dia sekira-kira sampai dua tangannya akan dua lutut dengan tumak ninah. Mana rokok sekurang-kurang untuk mengesahkan dia, tangan kita sampai kepada lutut kita. Ya. Kemudian dengan ada tumak ninah. Maka tumak ninah ni ada setengah ulama dikiasing. Setengah ulama dikira diceraikan. Kalau dia sambung ataupun dikira sekali jadi 13. Terkadang setengah-setengah rukun sembahyang dia orang kira 17 sebab dipecahkan tumak ninah dalam 4 rokok, yang tidak sujud, duduk antara dua sujud. Dan sekurangnya tunduk sekira-kira sampai dua tangan akan dua lutut. Bila kita rokok, tangan kita sampai ke lutut. Itu hukum dia apa? Sah tu. Dengan syarat dia tumak ninah tu. Tumak ninah mana sukunun baina harakatain. Diam antara dua gerak. Itu mana tumak ninah. Antara gerak pertama kita turun kepada rokok, gerak kedua kita i'tidal. Maka antara tu ialah dalam rokok tu mesti ada tumak ninah. Kadar dia subhanallah. Ini bukan 4 saat tu je. Jangan bergerak apa-apa. Kalau dia duduk lama rokok tapi bergerak, berbuai tu, maknanya tak sah lagi dia punya apa? Rokok tu. Kalau sekiranya dalam sujud dia yakin bahawasanya rokok dia tadi tu tak ada tumak ninah, wajib dia kena bangun balik. Wajib dia kena bangun balik dan dapatkan balik rokok tu, ya. Tumak ninah mana sifat dia yang menceraikan antara angkatnya dan tunduknya. Antara angkat itulah i'tidal, dan tunduk ketiga dia pergi rokok tadi. Satu. Kemudian jangan dikasatkan yang lain daripada rokok. Ketika kita rokok tu memang tujuan kita pergi rokok. Jangan dia terperanjat ke dia tunduk, terus dia jadi rokok tu tak sah, dia kena bangun balik. Ataupun dia baca surah sajadah, dia nak pergi turun sujud sajadah, tiba kat rokok, tak dia pakai rokok je. Maka hukum tu tak sah, dia kena bangun balik. Ya, sebab tujuan dia turun tadi adalah nak pergi kepada sujud sajadah. Tiba-tiba dia tanpa hak rokok, dia pergi batalkan niat dia. Jawab dia kena bangkit balik, kemudian bawa dia rokok semula. Jadi mana qasad dia, tujuan dia lah semata-mata untuk turun kepada rokok. Habis. Dan yang akmalnya, yang sempurnanya, disamakan belakangnya dan tengkuknya. Mana belakang dengan tengkuk tu kasafhatin wahidah, seperti papan sekeping. Mana dalam kadar darjah 90 darjah di rokok. Cantik, tegak. Itu yang sempurnanya lah. Dan mendirikan dua lututnya. Dua lutut dia kena dirikan. Apa makna? Jangan dia bengkok. Dia boleh tegak betul saja dia bengkok kekot gitu, tak boleh. Kecuali kalau dia uzur sakit tu lain. Ya. Itu makna mendirikan lutut dia. Dan pegang kedua lutut dengan tapak tangan. Bermakna kalau dia rokok, dia punya badan tadi dah sama rata cantik dah, tapi tangan dia tak pegang lutut. Kalau pegang sampai, tapi dia buai ke, dia lepas, kan? Dia buang terbiat. Jadi hukum dia apa tu? Sah, tapi kurang akmal. Tapi jangan dengan tangan berbuai. Dia rokok, tangan tak pegang, dibuai tangan. 3 kali gerak, batal sembahyang. Tu anggota besar tak boleh gerak 3 kali betul-betul. Dan menceraikan segala anak jarinya, ni yang akmal dia. Yang terlebih sempurna, anak jari diceraikan anak jari ke kiblat, mana diharahkan ke arah kiblat. Tegak anak jari tu arah kiblat. Jadi pusing ke belakang gitu. Kalau gitu sah juga, tapi tak dapat akmal dia lah. Atau dia antara sedikit berhubung dalam masalah rokok tadi, ya. Dan keenamnya i'tidal. I'tidal mana kembali. Asal i'tadala ya'tilu i'tidalan. I'tidal tu mana kembali. Kembali mana? Qiyam. Mula-mula dia qiyam kan. Kemudian dia gitu rokok, kemudian kembali balik qiyam, mana berdiri balik. Itu sebab dinamakan i'tidal. Kalau tanya kenapa dinamakan i'tidal, sebab dia kembali daripada rokok tadi kembali kepada qiyam balik. Asal dia qiyam, lepas baca Fatihah, baca surah, dia pun rokok, kemudian kembali balik, atau i'tidal. Dikalau sembahyang sunat sekalipun, sama dia punya hukum dia tu, iaitu i'tidal.
Iaitu tu i'tidal tu kembali ia kepada qiyam, mana kepada qiyam, mana kepada berdiri. Seperti dahulunya, dahulu daripada rakaat tu. Sebelum rakaat dia qiyam, kemudian dia rakaat, kemudian dia patah balik, qiyam balik. Itu sebab dinamakan i'tidal. Habis. Kemudian i'tidal tu pula dengan tumakninah. Ya, sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamd, pegang betis. Jangan gerak. Jangan sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamd dibuat jangan. Putus spring. Jawab dia apa? Batal sembahyang dia. Ya, tak sah. Dia kena tumakninah, mana diam, tak boleh bergerak. Habis. Dan ketujuhnya sujud. Itu semua tu naklah dengan kasat sama je macam atas juga dah. Kalau dia tengah rakaat, tiba-tiba dia dengar dentuman kuat, berdentu dia terangkat kepala dia, kan? Terus jadi i'tidal dia, tak boleh. Jawab dia terangkat, kena tunduk balik. Lepas tu bawa bangun. Bangun dengan kasat i'tidal. Semua tu dengan kasat, bukan dengan tidak sengaja ke, terperanjat ke, tak boleh. Dan ketujuhnya sujud 2 kali. Ya, sujud 2 kali. Pada tiap-tiap rakaat. Sujud tu dengan tumakninah. Semua ada tumakninah. Mana jangan dia bergonggah-gonggah. Jadi kalau sujud atas sesuatu yang ia tanggung, yang tiada bergerak dengan geraknya sekalipun, maknanya apa? Sah. Dia ada dua. Kalau sekira dia sujud pada benda yang ditanggung, kalau bergerak dengan gerak kita tak sah. Contohnya dia sujud, kain telekung pergi ke depan. Dia pergi sujud atas kain telekung dia. Dia bergerak, kain telekung dia bergerak. Tak boleh. Atau dia sujud atas kain serban dia. Kan? Dia pakai serban panjang. Sampai ke lutut ekor. Bila dia sujud, ekor dia pergi ke depan. Dia sujud atas ekor serban dia. Dia bangun, ekor serban dia bergerak. Jawab dia tak sah. Kalau dia menanggung benda, tapi dia bergerak, benda tu tak gerak. Tu tak apa. Ekor serban dia panjang kan. 3 depa panjang. Agak dia bolok-bolok serban, banyak dia lepak bawah dia. Contoh. Kalau dia sujud atas tu. Dia bergerak tak bergerak. Itu tak apa. Kalau benda yang ditanggung, dia bergerak, tak gerak dengan gerak dia, tak apa. Kalau bergerak dengan gerak dia, tak sah sujud. Dan kalau ia sujud atas sesuatu yang ia tanggung, yang tiada bergerak dengan geraknya, sekalipun. Apa sekalipun? Sah. Habis. Sekurang-kurangnya mengenai sujud daripada dahinya. Dia sujud tadi, biar dahi dia kena. Jangan ada berlapik. Berlapik dengan serban dia ke, berlapik dengan kopiah dia ke, atau dengan songkok dia ke. Ada perempuan, dia tarik dia punya telekung dah ke depan tutup. Dia sujud atas kain. Jawab dia tidak sah. Mesti atas jabhah. Dia punya apa? Dahi, walaupun sikit. Mengenai akan suku, maknanya satu juzuk daripada dahinya, dan suku daripada 2 lututnya, dan 2 tapak tangannya, atau anak jarinya. Batinnya, batin anak jari tu. Jangan disebut terbalik tu kena gitu. Dan perut anak jari. Jadi anggota sujud tu ada 7. Bahawa disuruh kita sujud atas sab'atu a'zum, atas 7 tulang. Mana? Dahi, tangan, lutut, kaki 2. Jadi dahi kena terbuka, tangan kena perut, yang elok dirapat tegak hadap kiblat. Kalau dia buat begitu tak boleh. Kemudian kaki jaga dia. Setengah orang banyak kaki, bila sujud dia tak dirikan kaki dia. Dia lepak gitu. Hukum dia tak sah sujud itu. Dia kena dirikan. Yang elok dia tekan sikit, biar kalau boleh anak jari itu melentik, dia menghadap ke kiblat balik. Itu lebih afdal. Habis. Dan perut anak jarinya atau jari 2 kakinya ke tempat sujud. Dan wajib menekankan dahinya kepada tempat sujudnya. Wajib ditekan sekira-kira kalau dia letak kapas tu berbekas. Tak payah tanya kuat-kuat. Tanya kuat puak, nampak berhitam dahi. Aku buat dia semayang kan. Sekadar tu je. Maknanya jangan kuat sangat. Jangan terus tak berbekas. Letak ada oleh. Dia kena tekan sikit. Kemudian dan meninggikan punggungnya daripada kepala. Kita panggil sujud. Bila kita sujud, mesti kepala kita dengan punggung kita, punggung lebih tinggi. Kalau dia semayang tempat yang lereng bukit misalnya ni, bila dia sujud, mendongak kepala dengan punggung sama, tak sah sujud. Itu syarat-syarat sujud semua tu.
Dan yang akmalnya, yang sempurna, bahawa takbir bagi tunduk kepada sujud. Dia nak turun sujud tu, dia takbir, ya, Allahu Akbar sampai ke rukun. Itulah sujud. Ini dia panggil apa tu? Tu sunat hay'ah qauliyah. Lepas takbir kan, kita turun daripada atas, lepas kita i'tidal sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, kita pun turun, kita Allahu Akbar. Nah, itu sujud kan. Maka lepas Allahu Akbar tu dipanggil sunat hay'ah qauliyah. Kalau sekiranya dia tak baca pun sah semayang dia, tapi semayang dia kurang sempurna, ya. Itu dipanggil takbir apa tu? Intiqalat. Takbir dalam semayang dia ada dua. Satu takbiratul ihram, satu takbir intiqalat. Ya, takbir ada dua. Satu wajib, mana rukun, satu sunat. Ya. Yang wajib tu ialah yang pertama tu. Masuk semayang tu takbir Allahu Akbar. Semua masukkan niat sekali. Itu takbiratul ihram. Takbir tu apa dia? Lapas tu Allahu Akbar, itu panggil takbir. Dipanggil al-ihram sebab apa? Sebab menjadi haram benda yang halal sebelum. Sebelum kita masuk semayang, makan boleh, minum boleh, cakap boleh. Bila masuk dia dah tak boleh dah. Ya, macam ihram haji juga. Kan? Di ihram haji, kita ihram jadi ada pantang larang ni. Ya, tak boleh pakai minyak, tak boleh apa, kerat kuku dan sebagainya lah. Bila dibuka balik, tahallul. Tahallul awal, tahallul sani dah boleh buka balik. Kita mana tahallul dan semayang ialah salam. Bila salam dia dah buka balik. Boleh nak makan, nak minum, boleh dah. Sebab itu dinamakan al-ihram. Kalau orang tanya kenapa takbir dinama al-ihram, itu jawapan dia. Iaitulah menjadi haram benda yang halal sebelumnya. Ya, sebelumnya kita boleh makan, minum. Contohnya, bila kita takbir semayang dah tak boleh dah. Kena tunggu sampai salam kan boleh buka balik. Habis. Satu lagi takbir yang kita pergi satu rukun ke rukun, iaitulah intiqal dipanggil. Kalau banyak dipanggil intiqalat. Takbir Allahu Akbar. Intiqal tu mana berpindah daripada sujud kepada duduk antara sujud, turun sujud balik, bangun balik, qiyam, semua tu diisikan dengan takbir, ya. Dan akmal bahawa takbir bagi tunduk sujud dengan tiada mengangkat dua tangan. Dia ada perpindahan rukun, ada yang angkat, ada yang tidak. Yang sini tak payah angkat, turun saja. Ya. Ada pun nak turun ke rokok atau angkat. Allahu Akbar, angkat. Bangkit sami Allah, angkat tangan. Ada pun turun sujud, tak payah. Kemudian dihantarkan dua lututnya, kemudian dua tapak tangannya. Itu yang akmal. Ya. Mana kita turun yang sebaiknya, turun lutut dulu. Kemudian dua tapak tangan. Kemudian menghantarkan segala jari ke kiblat. Mana kalau dia turun tu terus tangan dulu, kemudian lutut kemudian, kan, dia menongging turun begitu. Sah tak? Sah, tapi kurang akmal. Ya, bila kurang akmal, pahala dia kurang lah. Habis. Kemudian mengunjurkan segala jarinya ke kiblat. Kemudian menghantarkan dahinya dan hidungnya padahal terbuka, jangan berlapik. Ya, kalau dahi berlapik tadi ada lapik misalnya kain ke apa atas dahi kita, tak sah tu. Dan menceraikan dua kakinya kadar sejengkal, antara kaki tapak kaki kanan, tapak kaki sejengkal. Lebih kurang tu. Kalau rapat sangat, kurang akmal. Kalau buka sangat begitu, lagi tak akmal. Dan merenggangkan dua lengannya pada dua lambungnya. Dan mengangkatkan perutnya. Perut angkat, lengan lenggang. Daripada dua pahanya pada laki-laki. Dan menghimpunkan keduanya, perut dia dengan paha tadi, itu pada lain daripada lelaki, perempuan. Ya, itu dia punya apa? Keakmalan dia yang sempurna begitu. Dan yang kedelapannya, duduk antara dua sujud. Duduk antara sujud pertama, kemudian kita pun duduk sebentar. Itu dipanggil duduk antara dua sujud. Ya. Kemudian sujud balik, itu sebab dipanggil duduk antara, sebab kita ada dua sujud. Dan jikalau sembahyang sunat sekalipun, duduk tu pun dengan tumak ninah. Ya, jangan dibergoyang-goyang, duduk sekadar tumak ninah. Dan jangan dipanjangkan dia. Ya. Demikian daripada i'tidal. Rukun dalam sembahyang ada rukun panjang, ada rukun pendek. Rukun pendek dua. Apa dia? I'tidal satu lagi duduk antara dua sujud. Ya. Kadar dia, kadar-kadar i'tidal, kadar Fatihah.
Ya, sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal ham. Dia berhenti lama. Kalau baca Fatihah lepas lama dah. Jawab dia batal sembahyang. Sebab tu rukun pendek. Rukun pendek dia jangan lebih. Kecuali ada gharat, ada tujuan syar'i. Contoh dia apa? Dia sembahyang tasbih. Itu lain lah. Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal ham, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu panjang tu kan. Nak baca 10 kali. Contohnya lah. Jadi duduk antara dua sujud itu dipanggil rukun pendek. Kadar dia kadar tahiyat yang ringkas. Sampai Allahumma salli ala Muhammad. Dah cakap tu. Jangan dia termenung lama. Kan? Dia meniaga hari ni untung banyak tau, kira tak habis. Termenung berapa kira. Habis jawab. Lebih daripada kadar baca tahiyat yang pendek, jawab dia batal. Kena jaga tu. Jadi ada dua rukun pendek. Tidak satu, duduk antara dua sujud, satu. Jangan dipanjangkan dia. Demikian lagi pada tidak. Sebab apa tak boleh panjang? Kerana rukun yang pendek. Kalau rukun panjang tak apa. Dia sujud, rukun panjang. Dia nak sujud apa? Setengah jam, sejam ikut lantak kau dia. Jangan semua jadi imam dah. Kan dia bangun orang dah tak ada. Berlaku zaman Rasulullah SAW. Seorang gubernur di Yaman, Sayyidina Muaz bin Jabal. Sana kan, banyak baru masuk Islam. Jadi dia baca surah panjang-panjang. Ada seorang tu keluar mayang muparakah. Jadi orang pun kecoh kata, wah dia ni orang munafik apa. Bila sampai berita kepada baginda Rasulullah, Rasulullah tanya kenapa? Dia baca panjang sangat Rasulullah. Rasulullah panggil Sayyidina Muaz. Apa tentang ya Muaz? Apa tentang ya Muaz? Kau nak buat fitnah ke ya Muaz? Sebab hantu orang masuk Islam kan. Orang masuk Islam so jaga yang fardu-fardu dulu dah. Lalu peringkat awal kan. Ni orang baru masuk Islam, kau suruh tahajud pukul 3. Oh, ayah ni macam mati dia tu. Kan, pukul 3 bangun tahajud, pening kepala kau. Kita lama kadang-kadang pun sengal kembali nak bangun. Habis. Kalau dia imam ikut, iza amma ahadukumun nas fal yukhaffif. Apabila kamu dilantik jadi imam, dan akan meringankan semayang. Itu kata Rasulullah SAW. Sebab tu ulama fiqh dibagikan ada dua makmum. Satu makmum yang mahsurin. Satu yang ghairul mahsurin. Yang mahsurin ni mana makmum yang terhasar. Mana yang dah termaklum, terkira dah. Semua yang kat kampung semua pencen kat taman kan. 20 orang semayang semua pencen. Menanti malaikat maut sampai. Kan? Jadi nak panjang-panjang ke lemam dia kata kan. Boleh. Ini semayang dekat bandar. Mula dekat bus station tu semayang kan. Orang ambil tiket 5 minit lagi bas ni. Kau tarik surah Baqarah, jawab dia habis semua. Dia salam semua dah muparakah. Mana makmum aku dah tak ada. Orang ke jin ni. Rupa semua dah bongkau. Itu tak kena cara mungkin. Habis. Jadi kena tengok keadaan. Kalau tempat imam masjid biasa tempat tu tempat persinggahan pun jaga juga. Banyak babas pelancong tinggal sembahyang. Tarik panjang-panjang lama kawan tu pun parakah bongkau lagi ni. Kalau makmum yang memang dah tetap dan dia perintah bacalah panjang tak apa. Kalau sembahyang seorang baca panjang. Imam Malik pernah khatam Quran dalam 2 rakaat dia. Satu rakaat 15 juz. Kita 1 juz sebulan pun tak habis. Padahal malas. Allah. Dan dengan dipanjangkan dia demikian lagi i'tidal kena rukun yang pendek keduanya. Habis. Dan sunat menghantar 2 tapak tangan. 2 tapak tangan dihantar di atas 2 lutut. Ketiga kita apa? Duduk antara sujud ni. Kemudian dihunjurkan segala anak jari. Dan sunat ia duduk istirahah. Itu semua sunat tu. Cara duduk dalam tahiyat awal, duduk antara sujud, duduk istirahah begitu. Makna tangan kita tu kita unjurkan sama paras dengan lutut. Jangan lebih, jangan kurang. Kalau lebih kurang sah mayang, tapi kurang akmal, kurang sempurna. Dan sunat ia duduk istirahah. Duduk istirahah ni kita nak bangkit kan daripada sujud. Kita rakaat pertama, lepas sujud kedua kita nak bangkit rakaat kedua kan. Bangkit terus pun boleh, tapi duduk sebentar. Duduk sekejap, tu bangun. Itu sunat. Duduk mengambil rehat, itu mana istirahah. Kemudian daripada sujud yang kedua, yang hendak berdiri, kita dah sujud yang kedua, kemudian nak bangun naik rakaat lain, sunat kita duduk kejap. Lepas tu bangun. Kalau dia tak duduk tak apa, sah mayang tapi kurang pahala. Itu sunat hay'ah fi'liyah namanya.
Dan ia bertelekan pun sunat juga. Nak bangun tu dia telekan. Banyak sunat ni. Ini sunat apa dia panggil ni? Sunnatun mustaqillah. Sunat yang berasing-asing. Banyak. Di atas dua tapak tangannya. Ya, tatkala berdiri daripadanya. Habis. Kesembilan, membaca tasyahud akhir. Ini semua rukun. Ini dia panggil rukun qauli. Rukun jenis bacaan. Bila jenis bacaan ni kena baca betul-betul. Ya, kena cari guru musyafahah dengan dia, baca betul-betul. Dia macam-macam bunyi dia. Tengok tu baca tu. At-tahiyyah. Nampak tu ada mat kan? Ni banyak kita dengar. Kita jadi imam, duduk belakang imam. Puas suara dia lebih daripada imam. Macam dia jadi imam. Lepas tu baca tak betul pula. Yang kita dengar baca at-tahiyyatul mubarakah. At-tahiyyat. Banyak ni. 3 tempat kita dengar dia. Dia sebenarnya duduk belakang kita. At-tahiyyatul mubarakah. Wah, dia baca macam tu terkejut. Mana tak ada mat tu? At-tahiyyah kan ada mat tu. Dia baca at-tahiyyatul mubarak. Batal sembahyang. Jaga tu. Ya, kena baca molek-molek. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalam. Ada tasydid. Jangan baca assalam. Assalam. Jangan betul-betul ada tasydid yang buang. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu pun ada tasydid tu. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu. Ni orang azam macam dengar pun. Asyhadu ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak pedih kau nak syadu lah tu. Macam pesin tu baca ya. Nak bang tu baguslah, belajarlah tu betul. Satu kampung dengar. Ya, macam-macam bunyi ada kita tengok. Asyhadu an la ilaha illallah, macam-macam. Kemudian anna jadi ain pun ada. Asyhadu anna, dia asyhadu anna, wah mendengung ainnya. Bila an jadi daripada, kalau anna bawah sini lari makna jauh tu. Konon macam Arab tak sebut jengkau ni. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia asyhadu anna, wah dalam ni dah pergi ain. Hamzah dengan ni urut-urut yang mutasyabbihah. Jaga tu. Ya, urut-urut yang dekat-dekat makhraj. Jaga tu. Tak betul dia kan batal sembahyang, peri-peri je. Penat sembahyang. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha. Al kan? Idgham kan? Idgham bila guna. Kadang dia buat izhar pada. Asyhadu an la ilaha illallah macam. Ya, bukan an al kan? Nun mati berjumpa lam kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna jangan anna. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan inilah sunat dibaca pula tasyahud awal ya. Pada tahiyat akhir ini hukum dia rukun. Pada tahiyat awal hukum dia sunat ab'ad. Ya, bacaan ni tahiyat ni kalau dibaca pada tahiyat awal itu dia panggil sunat ab'ad. Apa makna sunat ab'ad? Sunat yang makna dia ba'dun setengah. Pahala dia setengah daripada fardu. Kalau ditinggalkan sengaja atau tidak, sengaja lupa, jawab dia sunat tampal sujud sahwi. Ya. Sunat tampal dengan sujud sahwi. Itu tahiyat awal. Kalau bersemayam berjemaah, tahiyat awal ni hukum dia apa? Muafakat pada tinggal, tidak pada buat. Faham? Muafakat pada tinggal. Bermakna apa? Kalau imam tinggalkan tahiyat awal, kita terus kena ikut dia je. Ya? Ini imam tinggal tahiyat awal, imam dah berdiri. Dia berterik imam ramai-ramai. Subhanallah, subhanallah. Tu imam dia pening. Oh, imam terkejut balik. Imam pun bangang je. Apa hukum ni? Batal sembahyang. Ya. Sebab bila orang tinggal tahiyat awal dia ada 3 peringkat. Kalau dia terlupa tahiyat awal, dia baru nak bangun, kan? Belum sampai had rokok 90 darjah. Dia teringat sunat turun balik. Tak ada apa-apa sunat dia. Kalau dah sampai had 90 darjah, dah sampai had rokok atau lebih, dia turun balik boleh, tapi sunat sujud sahwi. 2.
Yang ketiga, kalau dia dah ittisab bil fardhi, dia panggil. Dah sampai dengan rukun, dah qiyam. Tiba-tiba dia lupa, dia tak baca tahiyat awal, turun balik, batal sembahyang. Sebab martabat baca tahiyat awal, martabat dia sunat abad. Sunat bukan rukun. Sedangkan berdiri dah rukun. Bila rukun dengan sunat bersaru rukun. Jangan dia sampai rukun, dia turun balik. Ini untuk imam, dia kata imam kena reti. Jadi imam berkebut. Lepas tu makmum marah, berkebut, terkejun balik. Dia dah bangun tu kan, makmum pula, wah subhanallah, subhanallah. Oh 3-4 orang imam pun pening, turun. Jawab dia apa? Batal sembahyang. Jadi sebab dia dah masuk pada fardu, tak boleh undur balik ke belakang. Sama juga dengan apa? Kunut. Sama juga. Kunut kalau kita baru turun sikit, belum sampai hak rakaat, teringat, sunat bangun. Tapi jangan pakai break batal sembahyang. Kan? Dia nak bangun, dia terlupa. Dia dah habis. Habis. Kalau dah sampai rokok ke bawah, dia bangun balik baca kunut, boleh, tapi kena tanpa sujud sahwi. Kalau dia dah jejak kepala ke bawah, dia bangun balik, batal sembahyang. Ya, jaga. Itu dipanggil apa tu? Sunat, apa nama tahiyat awal? Muafakat pada tinggal, ya, muafakat pada tinggal, tidak pada buat. Bermakna apa tidak muafakat tidak pada buat? Bermakna kalau sekiranya imam baca tahiyat awal, kita bangun, tak ada apa-apa. Itu mana tak wajib muafakat pada membaca tahiyat awal. Imam baca tahiyat awal, dia bangun, kan? Tu makmum bodoh. Ada pasal kau tinggal semayang tahiyat dan nak baca pun jadah kan. Tapi di hukum dia tak ada batal. Ya. Tapi kalau imam tinggal, wajib muafakat. Imam tinggal tahiyat, kita kena ikut. Ni tak ikut, dia rayut tu imam. Subhanallah, subhanallah. Oh, hara tu imam ni kerja. Lepas tu dia semayang. Macam mana semayang kita? Macam mana? Anda ada bertengkar. Betul lah tu. Tak betul lah. Rasa. Ya. Tu apa-apa dia kena ada ilmu. Beramal dia ada ilmu. Tak ada ilmu parah dia. Satu. Yang kedua, sujud sawi. Sujud sawi ni muafakat pada buat, dia terbalik. Muafakat pada buat, tidak pada tinggal. Mana kalau imam sujud sahwi, wajib makmum pergi sujud sahwi. Kalau dia tengok termenung je, batal sembahyang dia. Ya, sebab sujud sahwi 2 kali. Kalau imam pergi sujud, tengok balik, sujud balik, kau tenung kan. Dia panggil takhalluf fuhshin, menyalahi yang sangat keji, membatalkan akan sembahyang. Ya. Lepas tu tuan guru saya dulu pernah satu ketika ada kes kena sujud sawi. Ya. Tapi dia tak buat sujud sawi. Jadi lepas sembahyang, dah tanya tuan guru tadi tak sujud sawi. Kau tak tengok belakang dulu, dia kata. Belakang tabir tu makmum ramai perempuan yang tua. Kan kau pergi sujud, dia tercengang nyanyi batal sembahyang. Kena pandai juga kan. Kita nak ambil sunat kan nyanyi tua belakang. Tua belakang kadang dia tak faham atau kadang terlupa. Tu imam sujud dia tengok apa benda tu. Ya. Nama-nama batal sembahyang. Sebab apa batal? Sebab muafakat pada buat. Kalau sujud sawi, muafakat pada buat. Apa mana muafakat pada buat? Imam buat, kita kena buat. Tidak pada tinggal. Apa mana tidak pada tinggal? Bermakna kalau imam tinggal, kita tidak wajib sama dia tinggal. Kita boleh buat sendiri. Imam salam je kan? Okey, kita turun. Tapi kena niatlah. Tu sujud sawi tu kena niat. Saja aku sujud sawi. Sebab dia panggil fadratus salah. Dia bukan rukun. Dia fadlah. Kena niat. Habis. Atau mana at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ayuhan Nabi tu ada tasydid. Yang jaga tu. Ya ayuhan Nabi je. Tak boleh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari izhar pun kita dengar. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tak ngaji tajwid gitu. Ngajilah kan tu tanwin je berra tu. Dengan bila guna. Habis. Inilah sunat dibaca pula pada tasyahud awal. Ya, tahiyat pun boleh baca, tasyahud pun orang panggil. Kalau baca tasyahud, iktibar ada lapas syahadah tu, asyhadu, sebab dia nama tasyahud. Kalau dipanggil tahiyat sebab ada lapas at-tahiyyah. Sebab orang panggil, kalau orang tanya kenapa dia panggil tasyahud awal? Dia panggil tasyahud sebab ada lapas
Lepas syahadat, asyhadu. Habis dia panggil tahiyat pula. Boleh juga panggil tahiyat sebab ada lafaz at-tahiyat, dua-dua boleh baca. Ya. Macam seorang dia tanya, "Ustaz, sembahyang fajar dengan sembahyang sunat fajar, sunat subuh ada beza?" Sama lah kata. Saja aku sembahyang sunat fajar, saja sembahyang sunat subuh sama. Sunat fajar sebab iktibar fajar menyingsing, mana fajar sadiq. Iktibar sunat subuh sebab kita sembahyang sunat subuh, waktu subuh. Dua-dua tak apa niat. Subuh sini juga. Ya, ada kali dia baca dinamakan tahiyat, ada kali dinamakan tasyahud. Kau tanya tasyahud awal ni tahiyat mana? Tu betul. Inilah sunat dibaca pula tasyahud awal. Ya, dia baca maknanya sembahyang yang ada apa? Yang ada tasyahud awal lah. Habis. Ke-10 ni membaca salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir. Selawat pada tasyahud awal hukum dia apa? Sunat ab'ad. Kalau baca tahiyat kan sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tak baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak baca. Hak jawab dia sunat sujud sahwi, tak batal. Tapi kalau tahiyat akhir tak baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jawab dia batal sembahyang. Atau besarnya martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam sembahyang tak sebut nama dia, batal sembahyang kan. Kita pula kalau sebut nama kita batal sembahyang. Kan, sebut nama kita batal sembahyang. Lepas ila Allahumma salli ala Muhammad, yang elok bubuh Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab apa? Ta'adduban, kena beradab. Ada perempuan Wahabi dia kata bid'ah. Rasa engkau bid'ah, engkau bid'ah. Siapa nak ikut engkau? Dia tak jumpa hadis kan? Nabi kata, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Aku penghulu anak Adam tapi aku tidak berbangga-bangga. Ya. Sayyidina tu penghulu lah, kan? Jadi kita bubuh gelaran yang mulia kepada baginda Islam tu elok beradab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita kalau anak tak panggil gelaran kita macam, dia nak pergi sekolah dia panggil dolar, mak aku RM2. Balik pula timah dah masak mak. Tergajang belakang kau. Kan? Pandai nak suruh panggil mak, panggil bapak. Nak ada gelaran. Ini Rasulullah SAW bagi besar. Kan? Dan yang akmalnya, yang paling sempurna, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi selawat ni ada 3-4 riwayat hadis sahih. Yang ni biasa kita bawa ni lah, ya. Yang lain ada. Jangan besok orang baca lain kita terpanjat pula. Ada bacaan-bacaan lain, ya. Yang ke-9-nya duduk bagi tasyahud. Tasyahud mana? Tasyahud akhir. Jadi duduk tu dipanggil apa? Rukun fi'li. Adapun bacaan tadi itu dipanggil rukun qauli. Kalau pada tahiyat awal, duduk tahiyat awal itu dipanggil sunat sunat apa? Fi'liyah. Ya. Adapun baca tu sunat ab'ad qauli begitu. Ke-11-nya duduk bagi tasyahud. Duduk faham ibarat kita tu. Mana baca tasyahud tu kena duduk. Jangan cangkung. Baca tahiyat ni cangkung. Orang tak panggil duduk tak sah. Adapun hayatul qu'ud, keadaan duduk itu iftirash dengan tawarruk. Kalau maknanya kita baca tahiyat awal, duduk cara iftirash. Duduk kaki kita atas kaki kiri, dirikan kaki kanan. Kalau mampu, kalau tak mampu jatuh pun tak apa. Sakit. Sebab sakit cagu. Kuku dah mencengkam, dia tegik kaki orang kami bisu kaki. Tak boleh duduk lepas lah. Kamu ganggu khusyuk pula. Ada pun tasyahud akhir, dia duduk apa? Tawarruk. Kita duduk, punggung kita jejak ke lantai. Macam biasa tu lah. Itu dia panggil sunat hay'ah fi'liyah. Sunat mustaqillah. Apa dia? Hay'ah tu. Kelakuan duduk tu. Duduk tu wajib. Bermakna kalau dia duduk tarabuk, dia duduk bersila, sah tak? Sah hukum dia. Nama duduk. Dia duduk bersila, duduk tahiyat awal. Boleh duduk biasa? Boleh. Berapa duduk? Saja je. Berapa? Sah.
Oh ni kau belajar terbalik, orang belajar tak kelebihan. Kau belajar terkadang nak sah aja gitu. Jadi duduk bersila, boleh? Tak ada masalah, sah semayang, tapi kurang afdal lah. Kalau dia mampu, kalau dia tak mampu tu lain lah. Dan mana tadi? Duduk selawat atas Nabi SAW dan bagi salam yang pertama, ya, salam yang pertama. Faham tu? Faham ibarat tak? Maksud dia apa? Duduk tu sampai kepada salam pertama. Duduk tu yang wajib. Duduk tu sampai salam pertama je. Bermakna salam kedua dah hukum dia sunat. Jadi duduk tu, dalam duduk tahiyat akhir tu ada dua hukum tu. Satu rukun, satu sunat. Nampak sekali. Berapa? Sampai salam pertama tu rukun habis. Takat tu. Bermakna dia dah boleh beri salam dah. Adapun kita lanjutkan salam yang kedua, mana duduk tu dah kira sunat. Faham tu? Sebab tu dia kait tu. Dia kata tu selawat atas Rasulullah SAW dan bagi salam yang pertama. Duduk bagi selawat dan duduk bagi salam yang pertama tu. Tu rukun. Dia macam kita qiyam juga. Sebab apa orang kata, kalau orang tanya kita, kenapa dikira tertib sedangkan ada dalam sembahyang dia tidak ada tertib? Bahkan di awal sembahyang sudah tak ada tertib. Di iktiran serentak. Berdiri, takbir, niat. Rukun kauli, fi'li dan qalbi serentak. Dia kata berdiri dulu tu usali tu bukan rukun. Rukun ketika lapas Allahu Akbar tu baru diri tu dipanggil rukun. Sebelum tu bukan rukun lagi tu, belum masuk. Masuk je semayang Allah. Jadi rukun, berdiri tu baru kira rukun, qiyam tu dipanggil rukun. Kemudian lapas takbir rukun, masuk niat rukun. Sini serentak kata tertib. Sebab tu dijawab tertib dalam semayang ni dia kata pil aksar, pada kebanyakan, bukan semua dah. Pada kebanyakan dalam sembahyang tu tertib. Ada benda-benda yang iktiran dia serentak. Contoh mula-mula dah serentak tu. 3 rukun sekali jalan serentak tu. Kita angkat dia takbir, itu rukun fi'li. Kita masuk niat, itu rukun qalbi. Berdiri bagi qiyam angkat takbir, itu rukun fi'li. Jadi serentak. Satu. Yang kedua, kenapa dia kata niat dikira dulu? Kenapa tak kira berdiri dulu? Ataupun takbir dulu? Kan? Kenapa dia kira niat? Sebab niat dia panggil ruknun qawiyun. Niat ni rukun yang kuat. Apa makna kuat? Dia tak boleh berubah. Semayang berdiri niat, semayang duduk pun niat. Tak niat tak sah semayang. Innamal a'malu bin niat. Sungguh sah ibadat dengan niat. Ada pun qiyam kalau tak boleh ubah tak? Boleh, dia boleh duduk. Tak duduk boleh baring. Itu dia. Takbir boleh ubah tak? Boleh kalau dia masuk Islam. Tak boleh takbir lepas Allah Akbar. Ada boleh tukar bahasa dia. Kuatlah bahasa apa pun nak pakai boleh. Habis. Ada Fatihah tak boleh. Fatihah jangan kita tu jangan tukar, jangan terjemah. Takbir boleh terjemah. Sebab Fatihah ayat Quran. Bila ayat Quran Arabiyun, dia bahasa Arab. Lepas tu kalau tak boleh baca Fatihah, dia masuk Islam, kan? Dia tahu baca Qul huwallahu ahad misalnya. Bacalah. Kira huruf tu sampai huruf Fatihah, 154 huruf, kan? Kira tu. Kalau tak boleh juga ganti tasbih. Zikir. Tak boleh juga doa. Tak boleh juga diam kadang Fatihah. Semayang tak kena semayang. Yang kata saya ni belum pandai Fatihah, semayang. Ada cara dia. Sampai peringkat tak boleh baca langsung, dia kena berdiri sekadar panjang masa Fatihah. Guna rokok atau besar semayang. Sebab as-salah imanuddin. As-salah maknanya silatun bainal abdi wa rabbih. Semayang tu tiang agama, dan semayang tu merupakan hubungan antara hamba dengan Allah Ta'ala. Kalau tak semayang putus hubungan. Berat gitu. Habis. Dan yang ke-12 ialah memberi salam. Salam tu. Jaga tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jaga. Kena ada tasydid tu. Jangan Assalamualaikum. Alif lam tu ada tu. Kerana banyak dengar Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak sah salam, tak sah semayang. Jaga tu. Kemudian mahrab min dengan ain tu jaga juga. Kena jelas. Dalam Fatihah biasa kalau tengok dia orang idghamkan. An'amta alaihim. Biasa kadang-kadang dengar di idgham. An'amta alaihim. Dia tak perasan. Ta dah masuk makhraj ain. Ta dengan ain. Amta baru masuk makhraj ain. An'amta alaihim. Jangan an'amta alaihim. Banyak dengar tu. Kadang budak-budak hafiz Quran boleh lajak juga.
An'amta, bila tak dah masuk idgham, dia bukan pak idgham, dia izhar tu. An'amta bau alaihim. An'amta alaihim. Bukan an'amta alaihim. Betul-betul tak perasan tu. Ya. Tu kena jaga tu. Assalamualaikum. Alaikum masuk mahran ain. Jangan hamzah. Assalamualaikum. Itu hamzah bukan ain. Assalamualaikum. Alaikum ya. Ambil harakat benak. Kaf depan ku. Baca kum. Ni bahasa Melayu assalamualaikum ni. Tapi sah lagi tapi serong harakat. Assalamualaikum itu harakat serong. Ya. Kalau yang betul assalamualaikum. Kaf depan ku. Kum. Assalamualaikum. Tengok orang Arab ingat ni orang Melayu je assalamualaikum. Wah, yang berat tu Arab tengok dengar takut. Ya. Macam-macam bunyi kau dengar. Tengoklah kari-kari baca kan. Slow aja. Ghairil maghdubi, dia ghairil maghdubi waladdallin. Seksa bunyi. Kalau Arab dengar pun seksa now bunyi. Ya, tengok dia kari baca ingat ni kan. Ya, makhraj huruf jaga betul lah. Dia bersungguh dia baca bersengit-ingit mulut. Allah kan. Setengah tu sampai kuat nak jaga sampai kepala dia tak perasan berunggah. Iya kau nak budu. Dah 3 kali berangguk batal sembahyang tu. Anggota besar tu. Wih, macam-macam pesen kau tengok sebab innamal ilmu bita'allum. Sungguh ilmu dengan belajar. Kalau bacaan-bacaan ni cari guru ya, dia ada musyafahah, mulut ke mulut tengok makhraj huruf. Kalau baca Quran pula elok cari guru yang ada sanad, itu lagi baik. Sanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak berguru nak ajar ada sanad dia kata. Saya tak sanad. Tu guru pergi ambil sanad dulu. Suruh dia ambil sanad dulu. Baca sanad lagi baik. Ya, sanad muttasil ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Dan yang akmal dia assalamualaikum warahmatullah. Ya, tu dia. 2 kali. Tapi kenapa kalau kita kata semayang 2 rakaat 1 salam. Semayang kan ada 2 salam, tak dia ke yang wajib. Ya, yang wajib. Salam pertama tu wajib, salam kedua tu sunat. Sunat hay'ah qauliyah panggil ya. Kaifiatnya. Salam-salam tu ke pihak kanan dan sekali dan ke pihak kiri. Paling keduanya hingga kelihatan pipinya bagi orang duduk di belakang. Bila kita salam kan sunat ni sunat hay'ah fi'liyah perbuatan. Kita salam tu assalamualaikum kan warahmatullah. Sekiranya pipi kita orang belakang nampak. Dah cukup. Tak payah nak sungguh dah assalamualaikum pusing. Kadang-kadang dia badan dia gemuk kan. Dia semayang pusing dengan dada batal semayang ke ujung. Last minute datang assalam belum sampai tamat semayang dada dah pusing. Assalamualaikum dah dari sini ke sana. Ya, bila paling dada je sedangkan semayang belum selesai kiblat berubah. Batal semayang dah ni. Kena jaga. Sikit je baling lah. Hingga kelihatan pipinya bagi orang yang duduk di belakang ya. Tapi kalau dia tak paling sah mayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bangun ni. Apa hukum ni sekali lah tu sah semayang ni. Sebab dia ambil rukun ni lah. Lebih rugilah kan dah semayang benda akan berat lah. Dan sunat meniatkan memberi salam atas orang yang ia berpaling kepadanya daripada malaikat. Bayan daripada malaikat dan mukmin, ins wal jin. Sama ada mukmin tu manusia atau jin. Kesalam ke kanan tu niat dalam hati kita memberi salam ya kepada yang ada di kanan kita. Kalau malaikat yang mukmin ya daripada jin dan manusia dia. Dan sunat melihatkan keluar daripada semayang pada salam yang pertama. Jangan terdahulu, jangan kemudian. Ni bahaya ni. Kalau tak boleh jangan buatlah. Ya. Lapak assalam, lapak yang pertama keluar assalam tu kita niat aku keluar semayang. Tapi jangan dulu. Dia belum salam aku keluar semayang, batal semayang tu. Ataupun assalamualaikum pun niat ada buat bala. Dia kena serentak. Kalau boleh buatlah. Tu yang elok. Ya. Kita dapat assalam tu, alif assalam tu kita terus niat keluar semayang. Kalau tak niat tak apa ke? Sah lah tu. Sunat ni. Jangan terdahulu. Kalau dulu batal. Dan jangan terkemudian. Kalau kemudian tak ada buat bala juga. Habis. Dan taklah niat itu berserta dengan alif assalam tu. Dia sebut niat aku keluar daripada semayang. Itu yang termolek. Kalau boleh. Jangan terdahulu batal semayang. Habis. Dan ke-13-nya tertib. Tertib ni pil aksar pada kebanyakan. Ya, pada kebanyakan rukun. Bukan semua lah macam tadi lah. Ya.
Ada rukun yang diserentak tu. Seperti barang yang telah tersebut yang terkandung atas yang disertakan dengan niat dengan takbiratul ihram, ya. Ni buat dia kata ni. Terkandung atas yang disertakan niat dengan takbiratul ihram terserentak. Dan berserta keduanya dengan qiyam. Ya, jadi mana tiga benda ni berserentak ni. Tapi dia kira juga tertib pada kebanyakan. Habis. Dan Fatihah dan tasyahud dan salat, itu makna bentuk tertib dia. Kian betul baca Fatihah. Dia semayang seelok-eloknya macam kita boleh i'rab nahu. Ya, ni jadi apa? Ni jadi apa? Ni jadi apa? Semua satu-satu. Baik. Kita berdiri je, kan? Angkat takbir, berdiri tu apa? Itu rukun, rukun fi'li. Angkat takbir, lepas Allahu Akbar, itu rukun qauli. Masuk niat, itu rukun qalbi. Angkat tangan, apa hukum? Sunat hayat fi'liyah. Angkat tangan kan? Sunat perbuatan fi'liyah. Kemudian kita baca apa? Doa iftitah, sunat hayat qauliyah. Kemudian kita baca A'udzubillah, sunat hayat qauliyah. Baca bismillah Fatihah, itu rukun qauli. Baca surah, itu sunat hayat qauliyah. Satu-satu sampai salah. Itu lagi baik. Itu yang terbaik. Kalau tak boleh pun tahu rukun pun tak apa. Ya. Tu 13 rukun yang ambil. Kalau tak tahu juga, kira semua tu wajib. Dan belajar kan payah nak baca, kira wajib semua. Boleh. Ataupun sangat terpendapat lagi, separuh ada dan semayang ni ada wajib, ada sunat. Jangan beza. Beza takut salah. Kalau tanya Fatihah, sunat muakkad pun. Parah kerja. Batal semayang orang. Kita kira wajib semua, atau ada setengah wajib, setengah sunat. Tapi jangan beza. Tapi jangan dia menukar yang wajib dia kata sunat, tak boleh. Ya, yang terbaik tadilah kita satu-satu kita tahu. Ya. Dan tasyahud dan selawat itu susunan dia. Ya, dan salam berserta dengan duduk pada tasyahud dia tadi. Maka tertib itu yang lain daripada itu. Itu tertib yang lain daripada itulah. Qiyam, rukuk, i'tidal, sujud, itu. Dan sunat sembahyang. Sunat sembahyang tu ab'adun, mana ada ab'ad. Dia ambil kalimah ba'dun, setengah. Sebab pahala ab'ad tu separuh daripada pahala fardu. Dan disunatkan dijabar, yakni dijabarkan, ditampal dengan sujud sahwi. Takmim dia sama ada semayang fardu atau semayang sunat. Ya, kalau ada semayang sunat, dia buat apa nama tu, sunat ab'ad ditinggal pun sunat juga ditampal. Ya. Dia 8 tu. Pertama apa sunat ab'ad? Pertama tasyahud awal. Dia tinggal sunat ab'ad ni sama ada dengan terlupa atau sengaja. Ya, terlupa sunat tampal. Kalau sengaja lagilah. Yang terlupa tak salah pun tampal. Apalagi kalau sengaja ditinggal. Sunat ditampal dengan sujud sahwi. Ya. Dan keduanya duduknya. Tadi tasyahud baca. Ya, itu sunat dia panggil hay'ah, sunat ab'ad hay'ah. Sunat ab'ad qauli. Yang ni pula duduk, itu sunat ab'ad fi'li. Dan ketiga membaca kunut. Ya, kunut. Ini balik 10 tahun dah baca kunut kan. Bawa budak mengaji Mekah, Madinah, Wahabi habis tak baca dah. Payah betul dah. Dan kena hadis yang Anatul Talibin ada hadis Nabi. Ya, kana Rasulullah SAW yaqnutu hatta yufariqud dunya. Ada Rasulullah SAW membaca kunut sampai dia menceraikan akan dunia. Ya, kalau mengaji dalam ilmu nahwu, ilmu Arabiah, kana bila khabar dia fi'il mudhari' di ibadatil istimrar wa dawam. Dia memberi faedah mengekali. Jadi maknanya Rasulullah kekal sampai akhir hayat. Ya, baca kunut. Kalau nak baca kunut, tak payahlah baca. Jangan salahkan orang ni. Bid'ah. Oh, ganas no. Ganas kan. Kawan jawab kan lepuk atas kepala dia marah pula kan. Dia nak kenal Wahabi tu, kenal Wahabi. Bila tanya kita, Rasulullah buat tak? Dia tu. Tu ya tu. Rasulullah tak buat, haram kata. Ya, tu tak betul. Dia tak ada dalam 4 mazhab, dalam usul fiqh 4 mazhab mentahrimkan dengan makna tarku, tak ada. Bapak Wahabi dia pakai kaedah at-tarku yaqtadi tahrim.
At-tarku, Nabi tak buat, yaqtadi tahrim, mendaki haram. Mana Nabi tak buat, tahu kan? Haram tu. Tak boleh. Kita punca haram 3 perkara. Pertama ialah an-nahyu. Kedua an-nafyu. Yang ketiga ialah apa? Al-wa'id. Ya. Wa'id mana janji azab. Wa'id ni kena neraka, kena bakau. Tu baru kita panggil haram benda tu. Bila janji azab. Ya, sama ada benda tu dinafikan, nafi, atau an-nahyu, tegah, ataupun wa'id. Ya, kalau wa'dun, waw, ain, dal itu janji baik. Wa'id, waw, ain, ya, dal. Wa'idun. Mana janji azab. Baru kalau ada dalam nas janji azab, baru kita letak benda tu haram dalam usul fiqh kita. Dia tak, buat Wahabi ni dia pakai kaedah dia. At-tarku yaqtadi tahrim. Ya, mana bila Nabi tak buat tu haram. Buat parah ke je. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Pernah satu ketika Rasulullah Isra Mi'raj terdengar suara tapak kaki dalam syurga. Tapak kaki Bilal ni. Rasulullah pun panggil Sayyidina Bilal. Apa Bilal amalan kau? Yang nampak betul hebat sekali gini. Dia kata di antaranya Rasulullah SAW, saya tiap-tiap kali habis wudu saya semayang sunat wudu. Sedangkan Rasulullah tak suruh pun. Rasulullah pun tak buat sebelum. Tiba-tiba Sayyidina Bilal buat. Bid'ah tak? Bid'ah. Nak kata Sayyidina Bilal sudah neraka. Nak mampu. Ashabi kulluhum urud, sahabatku semua adil. Allah. Jadi jangan cepat pantas nak. Wahabi tak ada. Kalau tak kejar tu, Nabi buat tak? Ya. Nabi buat. Nak tanya, kalau tak buat, tak buat tak boleh lah, haram. Dia senang ada. Nabi tak naik kereta, tak naik gunung, kau naik kuda je lah. Kan? Bila Nabi naik kereta, naik motor, kan? Kau makan burger, Nabi tak makan burger. Macam-macam. Dan keempatnya berdiri baginya. Ya, berdiri bagi apa? Kunut. Dan kelimanya membaca salawat atas Rasulullah SAW, iaitu pada tasyahud awal. Ya. Akhir wajib. Kemudian pada tasyahud. Dan keenam, selawat atasnya, kemudian daripada kunut, sama itu. Dan ketujuhnya selawat atas al, iaitu atas al Nabi SAW. Bila tu? Kemudian daripada tasyahud akhir. Ya. Hukumnya apa? Selawat Nabi itu wajib. Hukum tu sunat al, keluarga tu. Dan kedelapan, selawat atas al, mana atas ahli keluarga. Kemudian daripada kunut. Maka sekalian itu manakala ia meninggalkan satu-satunya, maka sunat dijabarkan, mana ditampal dia dengan sujud sahwi. Sujud tu apa? 2 kali. Ya, bila pada akhir sembahyang, habis dah baca tahiyat awal ke akhir semua, terus sujud. Turun tu kena niat. Kalau imam niat dan munfarid seorang diri. Kalau makmum tak ikut imam. Kalau nak niat pun lagi baik. Dahulu daripada salam, sesudah membaca selawat dan tasyahud. Kemudian kita turun. Itu maknanya apa? Sujud sahwi. Habis tu. Ada pun sunat hai'ah yang tiada dijabarkan dengan sujud sahwi. Maknanya sunat hai'ah ni kalau tinggal, jangan buat tampal dengan sujud sahwi, batal sembahyang. Sebab ghairu masyru', dia tak disyarakkan. Ya. Dia lupa baca surah, dia tampal sujud sahwi. Rajin terajak, batal sembahyang, sebab tak disuruh. Yang tiada dijabarkan dengan sujud sahwi amat banyak. Mana tolak daripada rukun dengan sunat ba'ad, semua itulah hai'ah lah. Setengahnya hendaklah diangkatkan 2 tangannya serta permulaan takbir taharrum. Takbir tu ihram, tu panggil taharrum. Ya, kita angkat takbir kan mula-mula sembahyang tu, angkat. Ini sunat hai'ah fi'liyah, angkat tangan. Bebetulan tapak tangannya dengan bahu. Ya, angkat tapak tangan betul dengan bahu. Ya. Ada style pun sikit je pun. Allah. Ada yang terlajak pun. Begini, macam besin lah. Macam ni apa dia. Macam nak perang. Rupa guru silat. Diangkat tu buka tangan. Ya. Dan hujung anak jari dengan copen telinga. Hujung anak jari ni berbetulan dengan copen telinga atas. Ya. Yang di atas. Dan 2 ibu tangannya dengan copen telinga. Telinga di bawah ni, yang ni di atas. Kemudian diturunkan keduanya, ditaruh di bawah dada. Taruh bawah dada sini. Bawah susu kita 2 jari. Ni kalbi panggil. Tutup. Ya. Badan Syaban di sini dipanggil latifatul qalbi. Yang kalau dalam Syaban dia tembak zikir kat situ. 2 susu bawah dada itu dipanggil latifatul qalbi. Jadi kita tutup
Mudah-mudahan ambil tabaruk, jangan pergi ke mana hati, kau menghadaplah kepada Allah Ta'ala. Tutup dia. Itu mazhab Syafi'i. Kalau Hambali di atas ni, wanhar. Kalau Hanafi, bawah pusat. Gitu. Malas tu. Kalau Maliki, dia lepas terus. Allahu Akbar, lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Dah mayang ni dia. Dengan lepas tu. Itu Maliki. Ada empat cara. Badan ambil ahli Madinah. Ahli Madinah semua sembahyang, dia lepas bawah. Dalil banyak kan, bukan 27 dalil. Yang ijma' sepakat 4 Quran hadis, ijma' qiyas. Lain adalah ahli Madinah dia dalil masalah mustalah, dia dalil istihsan ahli Madinah. Istisabul asli macam-macam. Kemudian digenggamkan tangan kanan di pergelangan tangan kiri. Hantar kesudahan takbir. Serentaklah Allahu Akbar, lekat itu. Bersama-sama. Atas dimuktamadkan kepada Syarhil Muhazzab. Masalah kitab Majmu' Syarah Muhazzab 20 kulit. Dan Syarah Wasit. Wasit bagi Imam Al-Ghazali. Wasit, wajiz, basit kitab ni. Dan setengahnya membaca doa iftitah. Setengah daripada apa? Sunat hay'ah. Membaca doa pembukaan sembahyang, iftitahus salah. Kemudian daripada takbiratul ihram, daripada takbiratul ihram Allahu Akbar, tu kita baca dia. Sekurang-kurangnya apa? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asilah. Takat tu paling kurang. Dan yang akmal dia sambung, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati. Ni pun jaga ni. Banyak-banyak kadang orang sebut idgham, kalau dia macam ada lam pun ada. Inna salati pun ada. Inna salati. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ada kata wa mahyaya, kemudian disambung ya wa mamati. Dia ambil ya tu pula situ lah, macam-macam bunyi macam tu. Lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Habis. Kemudian baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim pada tiap-tiap rakaat. Itu semua sunat ayat tu. Itu kita ikrar tuan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sebagai besar sungguh segala puji bagi Ta'ala yang banyak dan kesucian bagi Ta'ala pada pagi dan petang. Kemudian aku hadapkan akan diriku bagi Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dalam keadaan hanifan muslimah, merendahkan diri dan cenderung maknanya kepada agama yang benar. Dan wa ma ana minal musyrikin, tidaklah aku daripada orang yang menyekutukan Tuhan. Sesungguhnya sembahyangku, semua nusuki ibadatku, wa mahyaya wa mati, hidup dan mati dah wakaf dan lillahi rabbil. Kita dah ikrar hidup mati kita kerana Ta'ala. Atau kena faham betul dalam sembahyang, ambil makna-makna. Sebab setengah daripada apa dia sebut di awal kita tu, setengah nak menghasilkan khusyuk apa? Tafahum ma'anil kira, memahami akan segala makna-makna bacaan. Bahawa dia membantu kita hudur hati kepada Ta'ala. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagimu ya Allah, baginya wa bizalika umir. Dan demikianlah diarahkan akan aku, wa ana minal muslimin, dan aku daripada orang yang menyerahkan diri, yang muslim maknanya. Muslim mana? Serah. Islam tu mana? Aslama yuslimu islaman, penyerahan diri. Pada ada sebab bila dia dah mengaku muslim, dia nak apa? Dia petikai apa dalam Quran, jangan, tak boleh tu. Kemudian maka membaca auzubillahi minasyaitanir pada tiap-tiap rakaat. Semua sunat apa ni? Hai. Dan setengahnya mengucap amin. Kemudian daripada selesai membaca Fatihah, dinyaringkan pada sembahyang, dinyaring. Sembahyang nyaring kita baca nyaring lah. Dan disirkan pada sembahyang sir. Disirkan mana diperlahankan. Pada sembahyang yang disirkan, yang diperlahankan. Dia amin ni benda dituntut. Benda dituntut. Pada sembahyang berjemaah, kita amin, dia tidak memutuskan maknanya bacaan. Waladhdallin amin. Kita tadi imam tengah baca dah habis. Kita sekerat, kita amin kemudian boleh sambung.
Dia ada benda yang terputus. Kalau orang bersin kita sambut, dia terputus, kena ulang balik. Sama ada orang bersin sebut Alhamdulillah, jawab dia kena ulang balik Fatihah. Dengan baca Fatihah dia bersin Alhamdulillah. Jawab dia apa? Kena baca Fatihah balik. Itu dah putus semua alat. Adapun imam, biasanya kita bertindih dengan imam bila dia orang biasa orang kampung. Semain terawih. Imam baca laju, macam speedboat. Melaju. So, makmum kejar belakang. Makmum iakan nak buruk, imam dah walak dhalin amin. Jadi imam amin, dia pun amin. Kemudian dia bersambung, boleh. Sebab tu disyaratkan. Iza aman al-imam fa amin. Apabila imam mengucap amin, taklah akan mengucap amin. Fa inna man wafaqa ta'min ta'minul malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang muafakat amin dengan amin malaikat. Apa makna dia? Maknanya amin imam diaminkan oleh malaikat. Ya. Maka diampunkan dosa ni yang telah lalu. Besar. Ya. Imam amin, kita amin, dosa kita Tuhan ampunkan yang telah lalu. Masya-Allah. Dan sunat makmum mengucap amin bacaan imamnya tu sebab disuruh tu. Bersama-sama dengan ucap aminnya, amin imamnya. Dan sunat berhenti sakta antara Fatihah dan amin. Waladdallin, berhenti kejap betul amin. Ya, itu sunat sakta berhenti kejap. Dan antara amin dan surah, amin kemudian baca surah berhenti kejap, waktu bersambung. Dan antara surah dengan rakaat, habis surah dengan rakaat. Ini di antara tempat-tempat yang sunat berhenti sebentar. Dan setengah daripada sunat hay'ah lagi apa? Membaca surah ya, pada imam dan munfarid. Munfarid orang sembahyang seorang diri. Pada 2 rakaat yang pertama. Ya, 2 rakaat pertama tu sunat. Kita baca surah. Dipanjangkan pada sembahyang subuh. Nak banding dengan sembahyang lain, surah panjang, subuh panjang sikit. Ya. Kalau baca subuh inak tak inak tu memang malas. Inak tak inak, ya kan? Ada seorang sahabat saya kan. Dia dulu gangster. Alhamdulillah dia sedar kan? Jadi dia sembahyang, bapak mentua pula dinda menantu dia sembahyang. Dengar maghrib kuliah qul Allah. Isyak pun kuliah qul Allah. Dia kata engkau tak ada surah lain ni baca gitu. Apa dia jawab? Aku dah jadi baik, dah bagus gitu. Tu pak mentua bengong panggil. Menantu dia bagus sembahyang, kau tak syukur, kau pergi hang kawan. Kawan tu hang dia balik. Aku dah sembahyang, dah baik gitu. Dan kalau dia tak baca surah pun sah sembahyang kan. Rukun Fatihah ya. Surah ni masuk dalam sunat hay'ah. Maknanya kata baca pun tak apa. Jadi sunat yang baiknya sembahyang subuh tarik panjang sikit. Dan zuhur kurang sikit. Daripada ini pada subuh dan asar. Dan isyak pertengahan. Ya. Dan maghrib pendek. Pendek maghrib yang kuliah keluar. Tu ayat kontrak. Kuliah keluar kan. Jadi kelebihan ni kat tu surah ni. Dan pada subuh Jumaat alif lam sajdah. Tu tak ada kira. Makmum mahsurin tak mahsurin sebab dia maksur. Dia datang daripada hadis. Ya, kalau orang kata kawan ada tu rasa dia yang mubarakah dia. Sebab apa? Sebab ni memang ada nak Nabi baca. Ya. Kita sunat baca surat sajdah dan hal atah suratul dahri atau suratul insan namanya. Hal atah alal insan. Dan sunat mengucap takbiratul intiqalat takbiratul intiqalat. Iaitu apa? Takbir berpindah satu rukun ke satu rukun. Dia ada berapa tu? 5. Pertama apa? Iaitu takbir rokok. Kita nak turun kan Allahu Akbar. Lepas Allah Akbar dipanggil takbir. Jadi rokok. Yang tidak tak adalah sami Allah liman hamidah kan Rabbana lakal hamd. Kemudian takbir turun kepada sujud 2. Kemudian takbir bangkit daripadanya pada sujud, duduk antara sujud 3. Kemudian takbir sujud yang kedua turun balik 4. Kemudian takbir bangkit daripada sujud kepada qiyam. Berapa dia tu? 5. Satu tempat ada 6. Bila? Tayat awal lah. Lepas tayat awal kita bangkit takbir kan Allahu Akbar. Situ jadi 6. Yang lain tu semua 5. Dan sunat mengangkat kedua tangannya seperti takbiratul ihram. Bila tak kala hendak rakaat, angkat tangan. Ya. Nak pergi sujud tak payah.
Dan terkala bangkit daripada rakaat sami Allah liman hamidah, sunat juga angkat tangan ya kepada i'tidal. Permulaan angkat keduanya bersama-sama angkat kepala serentak. Angkat kepala dan angkat tangan terus ya. Dan demikian lagi sunat mengangkat dua tangannya terkala bangkit daripada tasyahud awal. Lepas kita tasyahud awal kan, duduk atas tasyahud awal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita berbangun. Allahu akbar, sunat angkat tangan. Yang lain tak sunat. Ini pantai 4 rakaat diangkat. Ampau gajin. Jaga tu bila benda tak syarak, kita angkat dan dua anggota bersama gerak. Barang kita Arab lain kata kalau kita angkat bangun daripada rakaat pertama, kedua tak sunat angkat, kita pergi angkat. Serentak angkat tangan, kepala eling, batal sembahyang. Kepala satu, tangan dua dah ni. Mana gerak anggota yang besar berturut-turut batal sembahyang. Jaga tu. Dia gerak satu, dua atau makruh. Kalau tiga batal. Macam kita nak pergi saf depan kan, seorang saf depan tadi dah kosong, kita nak pergi. Jangan bilang kah 1, 2, 3 menonong je, batal sembahyang. Langkah 1 berhenti atau langkah 1, 2 dia berhenti. Kemudian langkah lagi, jangan berturut-turut. Ya, gerak anggota besar tawaliyatan di berturut-turut tu, faqad batal salat tu. Batal sembahyang. Dan demikian lagi sunat mengangkat kedua tangan tatkala bangkit daripada tasyahud awal kepada qiyam ya. Dan setengahnya daripada sunat mengucap subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali di dalam rakaat. Ini sunat hay'ah apa tu? Qauliyah. Hay'ah kemudian qauliyah jenis bacaan ucapan. Dan dalam rakaat dan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih dalam sujud 3 kali. Kalau sembahyang seorang nak baca banyak betul sebelah betul. 3, 5, 7, 9, 11. Dan lebihkan pada rakaatnya. Kemudian daripada tasbihnya jika orang munfarid. Kalau dia sembahyang seorang, lebihkan daripada rakaat. Rakaat dia kan subhana rabbil azim wa bihamdi, sambung Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqallat bihil qadami. Sunat sambung. Demikian lagi dilebihkan. Kemudian daripada tasbih 2 sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dia kena sambung lepas tu. Habis 3 kali tersambung. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ah wa basarahu bi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sunat tu makna besar-besar. Ya, sebut nikmat. Itulah apa? Tuhan taswirkan kita wasyaqqa sama wasara. Tuhan belah pendengaran dan penglihatan. Kalau lahir pun ibu tuan tak belah je. Buta tak nampak, berat. Telinga tak dengar pula. Ya. Tapi satu hikmah ni kita tak pernah jumpa lagi. Kalau tak ada padam ke dua-dua tak ada. Satu je. Biasa kalau orang buta, telinga dia dengar. Ya. Kalau dia pekak, mata dia nampak. Ada pernah orang mata dia buta, telinga pekak. Ada jumpa? Gila dia. Ya. Orang lambai dia tak nampak. Orang panggil dia tak dengar. Dia pun tak tahu siapa dia kat mana ni. Jam. Ya, jam. Orang panggil tak dengar. Orang panggil orang nampak tak nampak. Dia pun tak tahu dia kat mana. Oh, dia jadi gila. Tapi biasa tu orang pergi satu tengok lah mana. Kalau dia buta, telinga dia dengar biasa. Kalau dia pekak mata dia apa, nampak. Dia boleh mana dia nak komunikasi, dia boleh dengar. Ya, itu nikmat besar tu. Kalau tutup tu habis nak mazhabillah. Allah karim. Habis. Dan sengaja sunat mengucap sami Allahu liman hamidah serta permulaan angkat kepala dan apabila berdiri je disambung. Mana sami Allah liman hamidah sampai tegak. Kemudian sambung Rabbana lakal hamd. Rabbana walakal hamd atau Rabbana Allahumma lakal hamd. Ada 3 riwayat. Mana-mana boleh. Jangan baca Rabbana Allahumma lakal hamd. Di mana kau ambil ini? Rabbana lakal hamd. Mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'al ma syi'ta min syai'in ba'd. Dan lebihkan orang munfarid ahlus sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna lakal 'abd la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Itu setengah daripada apa sunat sambung lagi. Habis itu. Dan satu lagi setengah sunat membaca kuno pada rakaat yang kedua daripada subuh
Dan sengaja apa? Sunat membaca kunut pada rakaat yang kedua daripada subuh. Dan ternisfu, ya. Dan witir nisfu yang kedua. Sembahyang witir nisfu yang kedua. Maknanya malam 15 malam 16. Sunat kita baca kunut. Habis. Kalau mazhab Maliki dibantai pada awal lagi. Malam pertama dah kunut. Daripada bulan Ramadan lah, ya. Dan pada tiada semayang jika kedatangan balak dan percubaan, ya. Datang bala, musibah, ya. Pada orang beriman kalau biasa dia suruh baca kunut, kan. Kunut nazilah panggil. Kunut nazilah. Habis. Dan dia terbacaan ni, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yuzillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarak rabbana wa ta'ala farakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Dan sengaja daripada kunut, Allahumma hdini fi man hadait wallahu a'lam. Ada soalan? Ada. Ha. Ada kawan saya kata kalau kita baca sama ada ayat akhir ataupun apa-apa saja yang dalam sembahyang, contohnya ketika kita baca kunut kan. Jadi bila hujung tu tayyib kita baca 2 rakaat harakat. Jadi ada memberi kesan pada bacaan kita ke? Maksud dia apa? Maksudnya dia kena baca macam Al-Quran. Dia kena baca lah. Kena baca betul. Sebab bila bacaan tak baca betul, dia jadi kalam ajam. Kalam mahasiwal Arab. Bila bacaan tak betul, dia jadi bahasa bukan bahasa Arab. Jadi ketika itu mengubah makna. Ataupun jadi kalam tu dia kaedah dia membatalkan sembahyang ni, bercakap satu huruf ada makna atau 2 huruf tak ada makna. Ya. Jadi kalau tak ada makna pun 2 huruf disebut tak ada makna, dah jadi boleh batalkan sembahyang. Ya. Dia kata qi tu ada makna. Waqaya qi wiqayah. Qi sebut qi yang sembahyang, batal sembahyang. Atau tak ada makna tapi dia matkan benda tu. Jadi bacaan kena betul. Sebab bacaan dia tak betul. Jadi kalam ajam. Dia kalam ajam dah 2 huruf lebih baca tu boleh batal sembahyang. Walhasil baca biar betul. Ya. Ada lagi soalan? Jadi bermakna Ustaz kalau macam tasyahud akhir tu asyhadu an la kena baca 4 rakaat. Mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Kena panjang lah. Tapi ikut kepantasan. Dia kalau baca laju sikit tu dia kadar je lah. Ya. Ada lagi? Tak ada? Kalau subuh Jumaat tu gantikan Al-Musa dengan Al-Wasiyah boleh? Tak apa, boleh. Buat tahlilan. Bacaan tu dapat surah tu je lah. Ikut surah masing-masing. Kota dia. Surah ni, surah tu lah. Sekarang subuh dapat kan? Subuh dapat. Tak kira lah. Dari Jumaat. Boleh, tak salah. Tak baca pun sah. Ada lagi? Tak ada? Saya dapat dengar ada orang cerita tentang kiblat di Surau Peringgi, di Masjid Peringgi. Jadi dalam masjid tu kiblat dia berbeza-beza. Apa tu? Jadi cara dia letakkan sejadah tu pelik. Jadi bila dia diletakkan sejadah, jadi para lelaki tu dia ikutlah cara sejadah tu diletakkan. Soalan dia? Soalan dia macam mana Ustaz kan? Sebab dalam satu masjid dia punya arah kiblat boleh berbeza. Orang sembahyang. Keliru. Dia kena buatan ni. Jadi batal Ustaz kan? Dia ada 2 pendapat ni. Ikut dalam Ihya, pendapat Imam Ghazali, dia ada longgar sikit. Ya. Sebab ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan diri kamu pada Masjidil Haram. Jadi lapas syatra dalam bahasa Arab dia ada 2 makna. Syatra ada 2 makna. Syatra dengan makna Ainul Kaabah itu dipakai oleh mazhab kita Syafi'i.
Dalam mazhab Malik daripada syatra dengan makna jihatul Kaabah, pihak dia. Ya, mana pihak Kaabah sini kan, kata di sini. Jadi kau ingat sikit-sikit tak apa lagi. Ya, sebab pihak. Ya, pihak Kaabah. Jadi. Kalau pihak, jangan pihak sini Kaabah, dia bantai pihak mana tu dia, batal sembahyang. Ya, kalau kita pakai pihak tak apa. Boleh pakai, tak ada masalah. Cuma sekarang dia adjust Kaabah kan. Wah, tukang kapit untung lah dapat kapit baru. Dia adjust kat bawah. Dia adjust kiblat zahir, kiblat batin dia tak nak adjust. Kiblat batin tu ngadap Tuhan dia betul. Ni angkat semayang kau pergi supermarket. Astagfirullah. Ain kamu ni mazhab apa? Dia ada dua pendapat Mazhab Malik syatra, tengok tu mazhab Malik dia pakai syatra dengan makna jihatun. Jihatun nama jihad, pihak. Pihak sini. Kan? Jadi kalau sengit-sengit darjah tu panggil pihak lagi, tak apa lagi. Ya. Kalau mazhab Syafi'i dia nak ainul Kaabah, diri Kaabah sendiri. Tu. Makna dalam dua syarat ni Syafi'i dia ketat sikit. Mazhab Syafi'i dia ketat. Syatra dengan mana ainul Kaabah. Mana betul-betul sama ada dia menghadap tepat Kaabah ketika dia berada depan Kaabah ataupun dia zankan ain Kaabah. Ya. Dengar tu. Ya, ain Kaabah di Kaabah. Jadi sekarang kita semayang tak nampak Kaabah. Taraf kita semayang macam mana pun, diukur darjah macam mana pun, dia tetap turut taraf zan. Taraf zan. Zan maknanya lebih daripada 50%. Kalau dia betul-betul nak yakin, dia kena tarik benang daripada Kaabah bermai. Tarik. Itu memang betul tepat. Ada pun pakai kompos, pakai apa, darajat dia ialah zan saja. Ya, zan. Mana tajwizul amraini ahaduhuma azharu minal akhar, dalam kira usul fiqh. Mana benda tu lebih kuat. Maka dalam fiqh sah benda tu. Ya, kita pakai ijtihad. Jangan dia tak ada ijtihad. Ya. Dia semayang, dia ngadap mana wadah tu? Mana-mana boleh kan, Tuhan tak tahu. Wah. Ini bukan masalah Tuhan tak tahu, Tuhan suruh. Ya, dalam Quran Tuhan suruh. Mana dalil? Ingat dalil. Mana dalil ni? Kena apalah dalil ni? Biar smart sikit. Bawalli wajhaka syatral masjidil haram. Syatra tu jadi perbahasan tu. Ya, syatra, lapas syatra tu jadi perbahasan. Timbul maknanya dua pendapat ulama. Syatra dengan makna ain, syatra dengan makna jihad. Ya, yang mana boleh pakai? Dua-dua boleh pakai. Cuma kita nak sedapkan biar seragam, kau sana ke sini kan bergengot. Kau ada seragam, kau ada sini. Macam mana kan? Seragam lah. Itu jawatan kuasa masjid kena pantau lah benda tu kan. Habis. Dah lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu